Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Matla'ul Badr'ain. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan yang kelimanya daripada perkara-perkara yang membatalkan wudu ialah menyentuh faraj anak Adam. Jadi kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Matla'ul Badr'ain, di mana tuan-tuan, ibu, ayahanda yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita masih lagi dalam perbicaraan berkaitan dengan fasal pada menyatakan berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kita masih lagi bicara berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu, yang mana perkara yang membatalkan wudu ini ada 5. Dan pada malam ini kita masuk pada perkara yang membatalkan wudu yang terakhir, yang mana kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan yang kelima menyentuh faraj anak Adam. Menyentuh maknanya sentuh faraj binatang, maka tidak batal. Sebab yang batalnya adalah sentuh faraj anak Adam, baru batal. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sentuh, yang menyentuh akan zakarnya, maka tidak ada baginya sembahyang melainkan dia mesti berwudu, sehinggalah dia berwudu. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahawa menyentuh zakar itu adalah membatalkan wudu. Sentuh zakar ni pula zakar anak Adam, kemaluan anak Adam.
adapun kemaluan ataupun faraj, zakar, binatang, maka ianya tidak batal. Tak batal. Yang batal hanyalah faraj anak Adam. Ini pun tuan-tuan di sisi mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun di sisi mazhab Hanafi, tak batal untuk sentuh hak kita ke, sentuh hak orang punya ke, dengan syahwat ke, ataupun tidak dengan syahwat ke, sentuh tu tak batal. Di sisi siapa? Di sisi pandangan mazhab Imam Hanafi. Tetapi di sisi mazhab kita Imam Syafi'i batal, kerana rentetan daripada hadis yang kita baca tadi. Adapun di sisi mazhab lain, di sisi mazhab Hanafi, dia kata tak batal. Sebab apa tuan-tuan? Berdasarkan hadis juga. Dia mengikut konteks pemahaman kaedah di sisi imam mazhab masing-masing. Di sisi mazhab Imam Hanafi terdapat hadis yang mafhumnya faraj itu zakat tu ialah seperti bandingnya seperti dengan kita menyentuh anggota hidung, anggota telinga dan anggota lain-lain. Ada hadis mafhumnya begitu. Bermakna di sisi mereka, tak batal. Sebab sentuh hidung tak batal, sentuh telinga tak batal, maka faraj serupa dengan hak tu, bermakna tak batal. Lalu tu dinilai di sisi maknanya kaedah mazhab mereka, maka mereka menyatakan bahawa tak batal untuk sentuh zakat, sentuh kemaluan berdasarkan hadis tersebut. Adapun di sisi mazhab kita tak, batal. Kerana apa? Kerana kita berdalilkan dengan hadis man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa yang sentuh akan zakarnya, maka tidak ada sembahyang sehinggalah dia mesti kena berwudu. Itu di sisi mazhab kita Imam Syafi'i. Baik. Kalau kita pergi ke mana-mana, yang mana orang ni mazhab dia mazhab Hanafi, terutamanya kita pergi buat umrah, buat haji. Misal katalah kita datang lewat masjid, ataupun orang telah selesai dah solat di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, contoh kata, kita nak ikut orang lain, dia tu mazhab Hanafi, tak batal untuk sentuh zakat. Buat kata kita pergi tengok, tadi aku dah ikut dia, jalan tepi dia dah tadi, dia ganggu orang masuk tanya dalam kain dia, bisa contoh. Jadi tak iman kita dah. Sudah, dia tak batal sebab dia mazhab Hanafi. Nak buat macam mana? Ketika tu kita tak boleh nak ikut dia. Tak boleh nak ikut dia, sebab di sisi mazhab kita batal. Dia memang tak batal, kerana syarat mengikut imam mesti kita kena yakin bahawa sembahyang yang kita kena ikut tu sembahyang dia sah. Sekarang kita tengok dia tu sentuh, maka kita nak ikut dia, tak boleh. Ataupun kalau kita sangka dalam hati kita, memanglah nampak dia berganggu-ganggu ke dalam kain tadi, tapi dia pakai kain lagi kat dalam tu, baru kita boleh ikut. Baru kita boleh ikut. Dengan syaratnya kita kena sangka kuat bahawa dia tak batal untuk. Mungkin dia tadi memakai pakaian yang berada di dalamnya, maka boleh ikut. Sama lah sebagaimana kita ikut imam yang berada di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi yang tidak baca Fatihah, apa yang tidak baca Bismillah. Dalam mazhab kita, Bismillahirrahmanirrahim
satu ayat daripada ayat Fatihah. Satu ayat. Di sisi mazhab lain, Bismillah bukan satu ayat daripada ayat Fatihah. Bermakna dia tak kira Bismillah, terus kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Situ satu ayat dia. Kita tak, mazhab kita Bismillah itu satu ayat dah. Gitu. Maka kita nak ikut dia, bagaimana ni? Ini perlu kepada ilmu. Bila kita bertandang, dijemput oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan umrah haji, maka pada kita itu kita kena seka yang kuat. Sangkaan kita mesti kuat bahawa iman itu baca Bismillah. Cuma tak dengar kita makmum, dia baca perlahan, kita kena seka itu. Bahkan memang dia baca, cuma tak dengar di kita. Sebab apa? Sebab dia kena ra'i. Imam tadi, bila imam menjadi seorang imam, dia ada etika dia. Etika sebagai seorang imam yang kita panggil disiplin untuk menjadi imam. Bila mana makmum-makmumnya adalah terdapat banyak mazhab, banyak mazhab-mazhabnya, ada hak mazhab Syafi'i, ada hak mazhab Hanafi dan sebagainya, dia kena meraihkan semua mazhab tadi. Dia kena meraihkan semua mazhab tadi. Bermakna dia mestilah menjadi satu tanggungjawab disiplin dalam bab iman. Dia mesti raih pandangan-pandangan mazhab-mazhab lain, dengan bahawa kalau dalam bab Bismillah tu dia kena baca. Cuma dia nak baca derah ke, dia nak baca perlahan kan, itu lain cerita. Tapi dia kena baca. Sebab apa? Dia kena raih mazhab lain, yang mana mazhab Syafi'i tak sah. Maka etika sebagai seorang imam yang berada di belakangnya makmum-makmum daripada kalangan mazhab-mazhab yang banyak, maka dia kena keluar daripada khilaf. Bermakna dia kena baca. Tanggungjawab dia kena baca. Oleh kerana itu kita kena sangka yang kuat dia baca. Sebab etika disiplin imam itu dia kena baca. Sebab apa dia kena baca? Walaupun di sisi mazhabnya tak wajib baca Bismillah, bukan satu ayat daripada ayat Bismillah, tapi dia kena baca supaya meraihkan mazhab yang berada di belakangnya. Sebab Masjidil Haram ni tumpuan bagi semua umat Islam. Itu etika dia. Oleh kerana itulah kita sangka, dia memang baca. Sebab etika menjadi imam kita kena baca. Maka kita sangka dia baca, cuma dia tak baca kuat sehingga didengar di speaker. Kalau kita yakin dia tak baca, kita tak boleh nak ikut. Kita tak boleh nak ikut tu. Sebab batal, dia tak baca Bismillah. Kalau kita yakin dia tak baca. Sebab tu kita berada di Malaysia ni, maknanya orang Melayu muka apa kita Melayu, tiba-tiba tak baca Bismillah. Ini nak meniru-niru ni harapan. Mazhab Syafi'i kena baca. Demo muka Melayu, bermakna demo dilahir di Malaysia ni. Maknanya demo belajar dulu di sisi mazhab Syafi'i, maka kena berakhir sini di mazhab Syafi'i. Dia kena baca. Sebab tu salah. Boleh buat report kan, Jabatan Agama ada imam tak baca Bismillah, dia buat pelik di tempat kita Malaysia. Tak boleh. Dia tak boleh nak buat pelik pada orang. Memang kita tidak menafikan itu khilaf di kalangan para ulama, tapi ianya akan menghuru-harakan makmum-makmum yang sedangkan di Malaysia ni ialah tempat yang ramai bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukan kita kata salah, tak salah sikit pun, kerana ianya ada berselisih di kalangan para ulama. Tapi buat tu dengan ilmu. Dia tak boleh begitu. Muka Melayu Malaysia tiba-tiba nak buat pelik di tempat kita. Dia tak boleh begitu.
Salah etika yang itu salah. Walaupun benda itu berselisih di kalangan para ulama. Bermakna kita berada di Mekah, jangan kita khawatir sikit apa. Jangan kita rasa sudahlah, macam manalah sembahyang kita. Dah sah. Betul atau kena, tak apa, tak jadi masalah pun. Dengan bahawa dia memang baca. Sebab apa dia memang baca? Sebab tanggungjawab dia sebagai seorang imam untuk meraihkan pandangan-pandangan makmum di belakang dia. Tak ada kata dia tak baca, itu terpulang pada dia. Sebab dalam disiplin dia mesti kena baca. Oleh kerana itu kita makmum mesti sangka dia baca, iaitu dia baca dengan perlahan, tak dengar. Hak dengarnya Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu dengar itu. Tapi dia baca, kita kena sangka itu. Baru sah ibadat kita tadi. Sama lah sebagaimana hak kita bagi tahu terdahulu dalam bab menyentuh menyentuh perempuan. Bila kita tawaf, tentu sekali apatah lagi kita lelaki, kita sunat ittiba'. Maksudnya pakai kain ihram tu buka bahu sebelah. Sebelah kanan kita sunat buka. Untuk kita buat tawaf umrah atau haji sunat. Melainkan tawaf sunat. Kalau tawaf sunat, tak sunat kita buka. Buka bahu ni tuan-tuan, waktu nak tawaf, nak sa'i di sisi mazhab kita Syafi'i. Waktu sebelum tu duk jalan daripada hotel tu, hak tu tak sunnah. Buka bahu awal-awal lagi. Nanti sampai di tempat yang bawah tu baru buka. Bukan daripada hotel lagi, kadang-kadang tu tak tempat lagi tu. Buka dah bahu. Lah. Tak sunat begitu. Hak sunat nanti sampai di tempat bawah tu baru buka. Baik, situasinya apabila kita tawaf bersentuh laki-laki perempuan kena ramah sangat. Anak buat macam mana? Maka pada ketika itu kita kena bertaklid dengan pandangan mazhab yang tidak batal wudu. Mazhab mana? Selain daripada mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i je yang batal wudu sentuh perempuan ni, tuan-tuan. Mazhab lain tak batal. Oleh kerana itu kita kena taklid dalam masalah ni, kena mengikut, kena tunggu sekejap. Sebenarnya kita mazhab Syafi'i, tapi oleh kerana tempat tu tempat yang tak boleh kita nak lari. Mana boleh kita nak bagi tahu kat perempuan ataupun lelaki nak bagi perempuan nak bagi tahu pada lelaki, mu tak boleh masuk lagi. Mu sekejap lagi, aku dulu, pok kau Adam dulu, ataupun pok kau Hawa dulu. Tak boleh, dia memang campur. Dia tak boleh lah. Tempat tu memang begitu. Maka kita kena bertaklid. Taklid ni maksudnya mengikut pandangan mazhab yang lain. Yang mana mazhab Syafi'i batal. Tapi nak taklid tu dengan ilmu. Bagaimana cara? Ambil wudu, hak sunat-sunat, semuanya mestilah kita mengambil. Hak dalam mazhab kita Syafi'i yang menghukumkan sunat, mesti kita kena buat. Bismillahirrahmanirrahim, mula-mula kena buat. Sebab dalam mazhab lain wajib. Mazhab kita je sunat kan? Hak basuh tangan kemudian kata Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab kita yang kata sunat, mazhab lain wajib tu. Mazhab hak kita nak taklid kata dia tak batal wudu sentuh perempuan tu, mazhab dia di basuh tangan tu wajib. Sebab tu kita kena buat walaupun mazhab kita sunat. Berkorban isap air ke hidung, mazhab dia wajib. Hak kata sentuh perempuan tak batal tu, mazhab dia wajib. Mazhab kita sunat. Kemudian basuh muka, gosok. Basuh tangan, gosok. Basuh kaki, gosok. Jangan lalu saja. Mazhab kita tak gosok pun tak apa, asal semua air itu kena bahagian mengalir, semua di bahagian rata, semua bahagian, hak nama muka bahagian, hak nama tangan bahagian, hak nama kaki. Tak gosok pun tak apa, sebab gosok tu sunat. Mazhab dia wajib kena buat juga. Kemudian sapu di kepala, sapu rambut.
Sapu sebutir. Jangan sapu sah sikit. Sapu sebutir. Sebab sapu sebutir kepala, hak lama kepala tu sapu sekalian, wajib di mazhab dia. Maka bila kita buat perkara ni di sisi mazhab, hak kita nak kata nak guna mazhab dia dan nampak sentuh perempuan tak batal ni, makna kata Imam Malik kata, ni memang wuduk mazhab aku ni, memang mazhab aku tak batal wuduk bersentuh dengan perempuan. Dan engkau pun seolah-olah begitulah, engkau pun mengambil wuduk ni sama dengan mazhab aku, bermakna sah wudukmu di mazhab aku. Mazhab Hanafi pula kata, sah wudukmu sama seperti mazhab aku. Mazhab lain pula kata, sah wudukmu ni sama seperti mazhab aku. Bermakna pak mazhab tadi tidak ada pertikaian di kalangan ulama tentang wuduk kita tu sah. Maka kita boleh nak mengambil mazhab yang lain yang mengatakan tak batal wuduk kalau kita tak buat sebagaimana itu. Contohnya kita hanya ambil wuduk, ambil hak wajib saja, hak rukun. Niat di muka, basuh muka 3 kali, basuh tangan, sapu, kemudian basuh kaki. Bismillah kita tak baca waktu kita nak basuh tangan, pergelangan tangan. Berkorong kita tak buat, isap air ke hidung kita tak buat, sapu kepala sekalian kepala kita tak buat, hanya sapu sikit saja. Baik, tiba-tiba kita nak guna mazhab lain. Maka kalau kita begitu, mazhab dia, di sisi pandangan mazhab dia, dia akan kata seolah-olah dia akan kata, seolah-olah imam mazhab tu akan kata pada kita, wudukmu ni tak sah ni. Di awal-awal lagi wudukmu ni tak sah. Sebab apa? Sebab kamu tak basuh tangan dan tak baca bismillah. Mazhab aku wajib. Tiba-tiba mu nak guna pandangan aku dan nampak ni, wudukmu tu tak sah, tak iktiraf dah di sisi mazhab aku. Kita tak isap air ke hidung, mazhab aku tak boleh ni, tak isap air ke hidung, tak berkomo-komo ni, mazhab aku wajib. Sekarang kamu tak buat, bagaimana kamu nak guna pandangan aku dalam masalah ni? Itu menjadi pertikaian. Sebab itu caranya mudah saja. Kita mana kita berada di tempat begitu, kita mengambillah wuduk dengan cara lunaskan hak sunat-sunat. Hak kita beritahu tadi, basuh tangan, berkomo, isap air ke hidung, ketika basuh muka, basuh tangan, basuh kaki kita gosok. Kemudian ketika sapu kepala, sapu sekalian, jangan sapu sikit saja. Maka pada ketika itu kita gunalah mazhab lain. Ketika mana kita bertawaf, bermakna ibadat kita tadi tenteram, bersentuhlah macam mana pun tak batal wuduk. Itu kaedah. Perlu diingat. Manakala kita nak mengerjakan umrah ataupun haji, ketika mana kita berada di tempat-tempat yang ramai orang, itu cara dia. Baik, kembali kepada masalah kita tadi, apa dia? Iaitulah berkaitan dengan menyentuh yang kelima, perkara yang membatalkan wuduk, menyentuh faraj anak Adam. Sentuh faraj anak Adam. Adapun sentuh faraj binatang tak batal wuduk. Jadi sentuh faraj anak Adam iaitu menyentuh faraj anak Adam ialah menyentuh kubulnya, hak bahagian hadapan. Kalau lelaki nama zakar, kalau perempuan nama faraj. Maka batalah sentuh faraj ataupun sentuh zakar. Katanya, walaupun dan jika yang sudah dikerak sekalipun, kita berjalan tengok ada golek atas lantai, kita pergi ambil, nak ambil buang dalam tong sampah, zakar rupanya batal juga. Bercerai dah daripada badan ni, batal. Batal juga walaupun sudah dikerak sekalipun. Tapi tuan-tuan kata dia, kata batal sentuh zakar hak sudah terpotong, sekira-kira dinamakan faraj lagi lah. Kalau masih lagi nama dia faraj. Kalau masih orang kata ni zakar ni, apa ni jatuh ni, mana ni kena wuduk ke mana, bisa buat kata.
Macam mana boleh cabut ni? Pasal apa ni kata? Kalau kita masih kenal nama tu ialah zakat, batal. Batal. Tapi kalau kita tak kenal dah, ni apa ni? Ni polpen ke? Apa ni? Tak kenal dah. Tak apa. Tak batal betul. Hak batal betul ni sekira-kira masih dikenali. Ini hak kita kata ni, hak kita kata. Baik. Sentuh tu pula tuan-tuan. Kata sentuh faraj anak Adam tu batal dengan tapak tangannya. Dengan tapak tangan tak batal. Bermakna kalaulah bukan dengan tapak tangan tak batal. Hak batal dengan tapak tangan. Adapun dengan belakang tangan, sentuh dengan kuku, ataupun sentuh dengan kita panggil hak tepi-tepi, itu semua tak batal. Hak batalnya hak tapak tangan. Mana nak dikatakan tapak tangan? Nanti dia cerita kalau tak silap di belakang nanti. Iaitu nak dikatakan tapak tangan tempat hak bertangkuk antara dua tangan. Tangan kanan, tangan kiri kita lekatkan, dia bertangkuk. Hak ini saja nama tapak tangan. Kalau sentuh zakat batal. Adapun hujung-hujung tu seolah-olah seperti tapak tangan juga tu. Ni hujung-hujung ni, hak bawah daripada bahagian kuku kita. Hak tepi-tepi ni seolah-olah nampak seperti masih lagi sepadan daripada kata tapak tangan. Hak tepi-tepi ni, hak tepi-tepi tu tak batal. Bersentuh dengan dia tak batal. Hak batal hanya tapak tangan. Manakah tapak tangan? Dikira tapak tangan. Hak kata batal tu, kalau dilekatkan tangan, dia bertangkuk dengan tangan yang lain. Hak tu je batal. Adapun tepi-tepi dia, hadapan dia, atas dia, itu semua tak batal kalau disentuh kat situ. Tak batal. Itu kata batal tu dengan tapak tangan. Kalau berlapis pun tak batal. Hak batalnya jika tak berlapis dengan tapak tangan. Maka faraj laki-laki, dia cerita pula. Mana hak nama faraj laki-laki ni, zakat laki-laki ni mana? Kata batal-batal ni. Maka zakat laki-laki itu ialah sekalian zakatnya tiada tempat yang tumbuh bulu. Tempat tumbuh-tumbuh bulu tu bukan tak batal kat situ. Hak batalnya sekalian zakat. Dengan kata lain, hak dobit kita ni ni sebab ilmu fiqh dia begitulah. Hak kita dobit kat sini senapan sahaja. Batu, peluru tidak termasuk. Peluru dia tak termasuk, senapan saja. Hak tu je hak batal. Kalau sentuh peluru tak batal. Baik. Minta maaf lah. Minta maaf banyak-banyak. Jika benda ni kita panggil tak senang hati kita lah. Tapi ini adalah hanya dalam bab kita nak belajar dalam majlis ilmu sahaja. Itu nama zakat. Dan perempuan, kalau hak perempuan pula, mana tempat hak kata faraj dia sentuh tu batal dengan tapak tangan? Ialah dua bibirnya yang bertangkup serta dan daging yang tumbuh di atas faraj. Ini atas qaul yang muktamad di sisi mazhab Syekh Ramli. Hak nama faraj perempuan kalau sentuh faraj itu batal tempat hak bertangkuk saja. Dia faham lah. Kalau hak tempat tak bertangkuk ketika mana kita duduk, perempuan tu duduk, apabila nak qada hajat dia duduk, terbuka. Kalau dia bangun, tutup, bertangkuk balik. Hak bertangkuk balik tu, hak tu sah. Itu kalau sentuh kat situ, hak tempat kalau duduk terbuka, kalau bangun dia tertutup balik, situ tempat tu batal. Dia panggil dua bibir yang bertangkuk. Kalau hak memang tak bertangkuk-tangkuk, duduk pun tak bertangkuk, diri pun dia tak bertangkuk, memang dia kat luar, hak tu tak batal. Maknanya hak tepi-tepi tu tak batal lah. Hak luaran dia tu, hak batalnya hak di mana dia akan
terbuka dan dia akan tertutup apabila seseorang perempuan itu qada hajat. Nah, di situ adalah tempat yang dinamakan farash. Kalau sentuh dengan tangan, tapak tangan, maka batal. Nah, itu fiqh. Tiada batal wuduk bagi perempuan tadi tempat tumbuh bulunya, tak batal. Sama ada sentuh tadi tuan-tuan, kata batal ni sentuh zakar, sentuh farash. Sama ada farash tu adalah hak diri dia, sama ada farash tu farash diri dia, kemaluan diri dia sendiri, ataupun yang orang lain. Sama ada laki-laki ataupun perempuan, sama ada kecil ataupun besar, yang hidup ataupun yang mati, tak kira semuanya batal. Bila nama farash laki-laki, apa ni? Farash manusia, budak kecil ke dia, hak budak kecil kita orang dewasa, sentuh hak budak kecil anak kita, batal juga, tak kira lah. Batal lagi hak sendiri, hak orang lain, hak sama-sama dewasa, hak anak kita sekalipun batal juga. Ketika mana kita memandikan mereka hidup ataupun mati, semuanya batal asalkan nama hak manusia. Hak binatang je tak batal. Baik, itu satu. Dan menyentuh halaqah dubur, ini pun batal juga. Dan menyentuh halaqah dubur anak Adam, maka batal juga. Halaqah dubur ni maksudnya tuan-tuan, bukan papan punggung, bukan punggung kat luar tu, bukan. Halaqah ni maksudnya, kalau hak saya topik ni, hak saya tulis, hak guru duk mengajar ni, ialah merupakan tempat berkeruk. Apa halnya? Tempat berkeruk. Bahasa Kelantan keruk. Kalau sini saya tak tahu lah. Tempat berkeruk. Kalau kita bangun, dia akan tertutup benda tu. Kalau kita duduk bercangkung, dia akan nyata nampak tempat keruk tadi tu. Bulatan halaqah dia maksudnya bulatan tu saja. Hak tu je batal. Kalau sentuh dengan apa? Tangan. Kalau lain daripada tu, tepi-tepi dia, papan punggung semua tu, itu semua tidak membatalkan wuduk. Dan jika hendaki dengan tapak dengan tangan, itu maksudnya hak sentuh batal dengan tangan ni ialah dengan tapak tangan, dengan segala jari anak perlu. Dengan tapak tangan dan segala jari-jari hak bahagian anak perlu. Itu batalnya. Dan tiada batal wuduk menyentuh dengan tepi tapak tangan. Adapun tepi-tepi tapak tangan ni tak batal. Dan segala kepala anak jari, ini kepala anak jari, kepala dia tak batal. Kalau sentuh dengan maknanya kalau gatal ke mana? Garu. Garu tu dengan hujung tak batal. Garu dengan tapak perut ni baru batal. Garu dengan hujung jari tak batal. Atau kita takutkan dia, garu lah dengan begini, tak batal. Itu kaedah. Takut garu kiri, macam mana cara pun tak batal. Hak batalnya ini, tapak tu batal. Bila kita tutup, garu lah sebalik-balik pun tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Tak batal wuduk dengan tepi tapak tangan, segala kepala anak jari dan celah-celah barang sekalian anak jari tak batal. Kemudian daripada hantar yang sedikit, apabila kita perapat tangan kita, rapatkan tangan kita, maka hak lain semua hak tidak bertangkuk tu, maka tidak membatalkan wuduk kita jika bersentuh dengan tempat tersebut. Habis kat situ, maknanya lima perkara yang membatalkan wuduk. Jadi tuan-tuan, masa ada lagi sedikit, kita teruskan lagi fasal yang seterusnya. Faslun fi mujibil ghusli. Ini suatu fasal pada menyatakan sebab-sebab mewajibkan seseorang itu mandi. Asalnya mandi ini tak wajib. Asalnya tak wajib mandi ni. Tapi
Bila berlaku sebab-sebab yang lagi akan datang di tuan-tuan, ibu ayahanda yang dikasihi oleh Allah, maka wajiblah dia kena mandi. Wajiblah dia kena mandi. Bila dia wajib kena mandi, adakah segera ataupun boleh berlambatan? Boleh berlambatan, bukan segera. Dia panggil wajib ni wajib muwassa'. Wajib ada dua. Satu nama dia wajib mudayyaq. Yang kedua wajib muwassa'. Wajib mudayyaq seperti seperti bertaubat pada Allah. Bertaubat pada Allah itu hukum wajib. Wajib apa? Wajib mudayyaq, wajib segera. Apabila seseorang itu jatuh maksiat, wajib segera bertaubat pada Allah. Minit selepas dia buat maksiat itu, wajib dah dia bertaubat pada Allah. Kalau dia tidak bertaubat pada Allah, setelah dia jatuh dalam maksiat kepada Allah, minit yang seterusnya itu dia tak bertaubat, berdosa. Minit yang kedua tak bertaubat lagi, berdosa. Minit yang ketiga tak bertaubat lagi, berdosa. Sejam kemudian tak bertaubat lagi, berdosa. 2 jam kemudian tak bertaubat lagi, berdosa. Dia dosa lambat taubat, dosa lambat taubat, dosa lambat taubat, dosa lambat taubat. Seharian tak bertaubat lagi. Hak semalam buat maksiat tu tak bertaubat, seharian ditulis dalam keadaan berdosa lambat taubat. Dosa dia dipanggil dosa lambat taubat, dosa lambat. Ada dalam buku catatan amal kiri kita, dosa lambat taubat, dosa lambat taubat. Selama mana? Selama dia tak bertaubat tu. Masya Allah. Sebab itu kata ulama, tuan-tuan, dosa lambat taubat boleh jadi lebih banyak lagi daripada taubat kita buat maksiat. Taubat kita buat maksiat, katakan sekali kita buat maksiat, sekali tu dicatat kita buat maksiat, apa dia? Dosa lambat taubat hak daripada maksiat tu banyak lagi ditulis oleh malaikat. Hak ni, minit ni tak bertaubat daripada maksiat tadi, minit ni tak bertaubat lagi daripada maksiat, minit ni tak bertaubat lagi daripada maksiat. Kata ulama, dosa lambat taubat itu lebih banyak dari dalam buku catatan amal kiri kita berbanding daripada dosa hak kita buat maksiat. Sebab dosa hak kita buat maksiat hak tu, tapi dosa lambat taubat dikira setiap saat, setiap saat, setiap saat, setiap saat, setiap saat. Na'udzubillah. Ini dia panggil wajib bersegera bertaubat kepada Allah. Itu dia panggil wajib mudayyaq. Boleh azab dulu, kita lanjutkan 5 minit lagi insyaAllah.
على الفلاح Tuhan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kembali kepada hukum berkaitan dengan mandi wajib. Asalnya tidak wajib, tetapi apabila berlaku 6 perkara, maka wajiblah dia kena mandi. Maka wajib mandi dia. Mandi itu hukumnya wajib. Adakah wajib itu wajib yang mesti disegerakan, ataupun wajib itu dibenarkan untuk ditangguh? Maka dalam bab mandi wajib dibenarkan untuk kita tangguh, tangguh masa dia panggil wajib puasa. Sebagaimana sembahyang jugalah, sembahyang hukumnya wajib, tetapi wajib puasa. Selagi mana masa belum lagi tamat, maka dibenarkan untuk kita maknanya nak sembahyang bila-bila, nak tangguh, tak mahu sembahyang lagi, nak sembahyang sekejap lagi boleh, asalkan kita sembahyang. Itu dinamakan wajib puasa. Samalah dalam bab mandi wajib ini, hukumnya wajib tetapi wajib puasa, dibenarkan untuk kita tangguh. Bermakna kalau seseorang itu berlaku 6 sebab yang lagi akan datang, dia tak mahu mandi wajib lagi, dia nak tidur lagi, boleh, tapi hukumnya makruh. Tidur dalam keadaan kita berhadas besar, hukumnya makruh. Nak makan dulu, nak bersembang dulu, nak buat aktiviti lain dulu, boleh, tapi makruh hukumnya. Bagaimana cara nak menghilangkan makruh yang kita tak mahu mandi lagi? Caranya berwuduk terlebih dahulu. Berwuduk, kemudian kita nak makan ke, nak tidur ke, bagaimana nak rehat ke, nanti baru mandi wajib. Bila hak wajib, mandi wajib ni apabila kita nak buat ibadat yang bersangkut dengan bersih daripada hadas besar, hadas kecil. Dengan kata lain, kalau kita nak baca Quran, nak sentuh Quran, nak bertilawah Al-Quran, nak pegang Quran, itu kena dalam keadaan kita suci daripada hadas besar, hadas kecil. Wajib dalam kena mandi. Nak sembahyang, wajib dalam kena mandi. Itu baru kita wajib mandi. Kalau kita tak nak sembahyang lagi, tak apa, duduk dalam keadaan tu, tapi makruh, melainkan kita berwuduk terlebih dahulu. Itu hukum dia. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang, kerana pertama dalam masalah ini agak panjang huraian dia. Maka ini merupakan stesen besar, stesen kapal terbang airport KLIA 2. Kita sudah tiba di KLIA 2, dia stesen besar. Sebelum ini stesen kecil-kecil, ini stesen besar. Jadi kita berhenti dulu, insya-Allah kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhu a'lam. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertaubat ke tak? Baik. Baik. Dalam hukum taubat tadi, hukum taubat wajib, yang mana wajibnya bukan muasak tetapi wajib bersegera, yang disebutkan dengan istilah mudhayyaqah.
Maka wajib kita bersegera pada taubat pada dosa besar. Itu di atas pendapat yang kuat, dosa besar. Ada pun dosa kecil, ini khilaf. Dosa kecil ini, adakah ianya akan terampun hanya dengan apa ni, mesti dengan bertaubat ke macam mana? Maka bab dosa kecil, kalau pendapat yang dhaif, juga mesti kena bertaubat dengan bahawa wajib bertaubat apabila seseorang itu melakukan dosa kecil. Wajib bertaubat segera. Contoh apa dia dosa kecil? Bisa tengok di shopping komplek Iomo, orang perempuan tak pakai tudung, tengok, oh comel dia. Dosa kecil tu. Maknanya kita tidak memelihara pandangan mata kita melihat kepada yang dilarang oleh Allah. Itu dosa kecil. Maka wajib bertaubat tu. Wajib bertaubat segera atas satu pandangan. Satu pandangan mengatakan wajib taubat ni, dalam bab taubat ni, dosa besar dan dosa kecil. Namun ada juga satu pandangan, hak taubat ni daripada dosa besar. Ada pun dosa kecil, gugur kesalahan itu dengan melakukan amal ibadah, antaranya cara berwudu, datang ke surau, ke masjid, ke majlis ilmu, tiap-tiap langkah ampun dosa, ampun dosa, ampun dosa. Berzikir selepas daripada sembahyang, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, disertai dengan la ilaha illallah hingga akhir. Ampun dosa, walau dosa itu sebanyak buih dilaut sekalipun. Dosa mana tu? Dosa kecil. Dosa besar tidak terampun. Jadi dalam bab taubat tu termasuklah dosa besar, termasuklah dosa kecil. Cuma ada pandangan yang mengatakan dosa kecil ni, pandangan yang kuat mengatakan dosa kecil ni terampun dengan melakukan amal ibadah. Gitu. Jadi taubat tadi dua, dosa besar, dosa kecil. Tapi yang utamanya dosa besar. Kerana dosa besar tidak akan terampun melainkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan melakukan ibadah haji yang mabrur sahaja. Ada pun kalau haji mabrur tak beli di 7E itu, itu tidak terampun. Ia hanya haji yang diterima saja, tuan-tuan. Haji yang mabrur, dosa besar diampun. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa